Selamat sejahtera para juri. Ini kumpulan kami terdiri daripada saya, Dr. Ong Swee Ling dan Goh Yong Chi. Kami dari SMK USA 13. Tajuk kami ialah Wow, Magic Bangku Konkret Segak. Segak ialah standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia. Ujian segak ini ialah bateri ujian standard kecergasan fizikal bagi mengukur tahap kecergasan fizikal murid berdasarkan kesihatan. Ia perlu dijalankan 2 kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos. Setiap murid mesti dilengkapkan pada hari yang sama. Matlamat dia ialah untuk memotivasi murid untuk mengamalkan cara hidup aktif dan sihat seras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Ujian segak ini terdiri daripada 5 jenis aktiviti iaitu 1. Inteks jisim badan. 2. Naik turun bangku 3 minit. Tekan tubi untuk lelaki dan tekan tubi ubah stride untuk perempuan adalah aktiviti ujian ketiga. Keempat ialah lingkup tubi separa dan akhirnya ialah jangkauan menunjuk. Kepentingan ujian segak telah ditunjukkan dalam kajian bazir dan rakannya pada tahun 2020 dan juga disokong dalam kajian Cairo dan Jenis pada tahun 2021 serta kajian Nur Suhaila dan Daju pada tahun 2022. Mengikut mereka, ujian segak dapat memberikan jangkaan awal terhadap kesihatan individu pada masa akan datang. Mengikut pengalaman lama, semasa mengendalikan ujian segak, pengkaji mendapati terdapat beberapa masalah atau isu yang melambatkan pelaksanaan ujian segak. Pertama, peruntukan masa untuk ujian naik turun bangku adalah sebanyak 4 minit. Ini termasuk mengambil kadar nadi. Sebaliknya, ujian lain seperti tekan tubi dan lingkup tubi separa adalah mengambil masa 1 minit sahaja. Ini telah menambahkan ujian segak. Kedua, punca masalah ialah peralatan bangku naik turun tidak secukupnya. Ada sebab kerosakan dan tidak ada pergantian baru. Ketiga ialah murid yang semakin ramai berbanding dengan sebelumnya. Murid perlu menunggu giliran agak lama untuk menjalankan ujian naik turun bangku. Akibatnya, keadaan menjadi bising dan murid suka berjalan sini sana. Guru terpaksa mengambil masa untuk mengawalkan disiplin mereka. Ini lagi menambahkan ujian segak. Keempat, berat badan murid berlebihan. Hanya seorang murid dibenarkan untuk menggunakan bangku naik turun demi keselamatan atas sebab kaki peralatan bangku naik turun besi adalah kurang kukuh. Dari aspek refleksi kendiri, pengaji mempunyai pengalaman meminjam peralatan bangku naik turun besi dari sekolah lain untuk menyelesaikan masalah kekurangan bangku naik turun besi. Fokus kajian ini ialah 1. Bangku naik turun besi yang telah rosak tetapi tidak ada pergantian baru. Kedua, tidak cukup tempat untuk menyimpan peralatan bangku naik turun besi. Bilik sukan yang sedia ada perlu menyimpan peralatan bukan sahaja peralatan PJ dan juga peralatan core kurikulum. Ketiga, sebuah peralatan bangku naik turun besi adalah mahal iaitu lebih kurang RM395. Sedangkan peruntukan kewangan panitia PJ-PK adalah terhad dan perlu mengagihkan sebahagian kewangan untuk bahan bantu mengajar yang lain. Akhirnya ialah peralatan bangku naik turun besi yang sedia ada ini tidak sentiasa digunakan. Ia hanya menggunakan setahun 2 kali sahaja. Maka panitia PJ-PK tidak membeli yang lebih berbanding dengan peralatan yang sentiasa menggunakannya seperti bola sepak dan raket badminton. Objektif kajian ini ialah untuk mempermudahkan pelaksanaan segak dan memperbagaikan penggunaan peralatan bangku konkret segak dalam masa jangka panjang. Objektif khusus ialah menghasilkan peralatan bangku konkret segak supaya ujian segak melaksanakan dengan lebih lancar. Seterusnya, objektif yang lain ialah bangku konkret segak boleh berfungsi dalam pelbagai aspek untuk memudahkan kehidupan harian warga sekolah. Objektif ketiga ialah bangku konkret segak boleh menjimat ruang penyimpanan masa dan tenaga untuk semua pihak. Objektif khusus terakhir ialah menjaga keselamatan warga sekolah. Kumpulan sasaran saya ialah terdiri daripada murid tingkatan 5 Gamma iaitu seramai 38 murid pada tahun 2022. Saya hanya memilih 11 orang responden sahaja lelaki sebab jumlah lelaki adalah seramai 11 orang sahaja. Perempuan tidak dipilih sebagai responden sebab mereka hanya menggunakan bangku naik turun jenis besi semasa menjalankan ujian segak. 2 jenis pendekatan iaitu kuantitatif dan kualitatif telah digunakan. Kuantitatif adalah soal selidik dan kualitatif adalah temu duga murid dan guru PJ yang berpengalaman menggunakan kedua-dua jenis bangku. Selain itu, pemerhatian telah dijalankan. Sebanyak 8 langkah
telah diambilkan dalam tindakan ini. Langkah pertama ialah perbincangan dengan pengatur mengenai inovasi ini dan mendapat sokongan daripada pengatur. Langkah kedua ialah memilih lokasi yang sesuai. Langkah ketiga ialah menyediakan peralatan asas untuk melakar dan mengukur ukuran bangku iaitu pensel, pita ukur, kertas dan kalkulator. Langkah keempat ialah mencari kontraktor dan mendapat sebuah harganya. Langkah kelima ialah merangka kertas kerja dan hantar kepada pengatur untuk memohon peruntukan kewangan daripada BIBG. Langkah keenam ialah mendapat sumbangan dana daripada BIBG. Langkah ketujuh ialah menghubungi kontraktor dan kerja pembinaan dimulakan. Langkah terakhir ialah meja bangku konkret telah dihasilkan. Dan jumlah kos yang diperlukan dalam pembinaan bangku ini adalah sebanyak 3,800. Pelaksanaan kajian tindakan ini telah mengambil sebanyak 3 bulan, iaitu dari mengenal pasti masalah sampai ke akhirnya pembenaran dapatan kajian. Dapatan kuantitatif iaitu soal selidik telah menunjukkan bahawa semua responden berpuas hati dengan PKS. PKS ialah bangku konkret segak berbanding dengan bangku naik turun jenis besi. PKS lebih berkualiti dari segi kestabilan, ketahanan dan keluasan berbanding dengan bangku besi yang digunakan sebelumnya. Mereka juga mendapati bahawa PKS dapat mempunyai pelbagai kegunaan seperti murid dapat duduk di atasnya pada waktu rehat. Selain itu, dia dapat menjimatkan masa dan tenaga dalam pengambilan dan pemulangan bangku naik turun jenis simen. Dan akhirnya ialah mereka lebih beryakinan semasa melakukan ujian segak. Mereka rasa keselamatan lebih terjamin. Berikut merupakan penggunaan magic bangku konkret segak. Pertama ialah BKS tidak perlu memindah. BKS lebih selamat jimat masa dan tenaga berbanding dengan bangku naik turun besi. Kedua ialah bangku naik turun besi senang rosak. Sebaliknya, BKS tidak akan rosak dalam jangka masa panjang dan akan menjimatkan kos untuk membeli yang baharu serta tidak memerlukan kos penyelenggaraan. Ketiga ialah kegunaan bangku naik turun besi sangat terhad. Jadi BKS dapat membolehkan ramai murid menggunakannya pada masa yang sama semasa ujian segak dilaksanakan. Selain daripada penggunaan segak, BKS juga membolehkan murid untuk rehat dan berada serta merupakan tempat untuk meletakkan beg. Selain itu, murid boleh menelefon sambil duduk di BKS. Seterusnya, BKS juga merupakan tempat untuk makan sekiranya kantin sudah dipenuhi oleh murid. Berikut merupakan dapatan kualitatif iaitu temu duga murid dan guru. Saya suka guna bangku yang simen sebab badan besar macam saya stable kalau naik atas. Kalau besi saya hampir jatuh itu hari sebab time saya form 1. Sekarang saya senang-senang naik ni dan safe lah untuk saya. Saya untuk naik turun bangku lagi better yang simen ni lah sebab tak perlukan persediaan, tak perlu budak untuk angkat, tak perlu menyusahkan cikgu-cikgu juga. Yang besi tu dengan tak tahannya, dengan susahnya untuk budak nak naik turun, okey. Ada yang kaki yang tak stabil, ada yang dah patah, okey, dan yang memerlukan perbelanjaan yang lain. Itu sajalah. Refleksi kajian pada zaman 4.21 dan IR 4 e-learning, pelbagai perubahan telah berlaku dalam memenuhi kehendak dan bersesuaian dengan trend semasa dunia, tetapi masih ada sesuatu bahan yang original atau lama perlu dikekalkan atas nilai tambahan yang ada pada bahan tersebut. Selain itu, kebaikan BKS ini berbanding di NTB bukan sahaja dapat menjimatkan ruang penyimpanan, tetapi juga menjimat tenaga dan masa untuk mengambil dan menggunakan peralatan serta mengurangkan risiko kemalangan berlaku. Keyakinan dan keselamatan murid turut dapat dipertingkatkan. Rumusan kajian tindakan ini ialah ujian segak memainkan peranan yang penting dalam menguji tahap kecergasan seseorang. Ujian segak perlu dilaksanakan dengan betul dan tepat demi kepentingan peranannya. Oleh itu, peralatan bangku naik turun perlu mencukupi dan kukuh untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kajian tindakan ini diharapkan dapat menampakkan idea dan fungsi produk yang akan dibangunkan untuk penghasilan projek yang lebih baik, sekaligus dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Cadangan kajian ini ialah pemilihan lokasi adalah sangat penting kerana boleh mempengaruhi fungsi dan penggunaannya. Keseluruhannya, kajian tindakan ini telah dapat menambah baik proses perjalanan ujian segak. Ini adalah rujukan yang digunakan dalam kajian tindakan kami.
Sekian, terima kasih.